Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Cikgu Ahmad Jamal Amin Binyang. Nama saya Li Pei dari kumpulan Sejarah 1 akan membentangkan tugasan 2 yang bertajuk Isu Pengagihan Ekonomi dan Kesannya terhadap Masalah Perbaran Kaum di Malaysia sebelum peristiwa 13 Mei 1969. Isu pengagihan ekonomi yang pertama yang memberi kesan terhadap masalah perbaran kaum sebelum peristiwa 13 Mei 1969 ialah jurang ekonomi antara kaum. Kegiatan ekonomi yang berbeza telah mewujudkan jurang pendapatan berbeza antara kaum dan menimbulkan rasa tidak puas hati dan persaingan ekonomi secara tidak sihat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan setiap kaum saling mencemburui satu sama lain. Orang Melayu mencemburui kemewahan dan juga kejayaan orang Cina, manakala orang Cina dan India mencemburui kelebihan orang Melayu yang mendapat peluang perkhidmatan dalam sektor pentadbiran. Ketidakseimbangan ekonomi antara kaum berlaku akibat daripada kesan dasar pemerintahan baru oleh pihak British, iaitu dasar pecah dan perintah. Pihak British menjalankan dasar ini adalah semata-mata ingin menggaut keuntungan demi mengukuhkan ekonomi mereka. Oleh sebab itu, pihak British amat memerlukan sumber bahan mentah yang terdapat di tanah Melayu. Melalui dasar pecah dan perintah, pihak British telah mengelaskan kegiatan ekonomi di tanah Melayu mengikut jenis kaum. Kaum Melayu ditempatkan di kawasan kampung untuk menjalankan ekonomi tradisional mereka, iaitu lebih kepada ekonomi sara diri. Misalnya, kaum Melayu menjalankan aktiviti bercucuk tanam dan juga penanaman sawah padi. Pihak British menempatkan kaum Cina di kawasan bandar dan pekan dan mereka diarahkan menjalankan ekonomi yang berteraskan ekonomi moden, iaitu aktiviti pembinaan, perniagaan, perusahaan dan sebagainya. Manakala kaum India pula menjalankan perusahaan getah, maka sebab itulah mereka ditempatkan di estet. Dasar pecah dan perintah ini banyak mendorong ke arah yang negatif. Buktinya orang Melayu masih ketinggalan banyak dari segi ekonomi. Sebagai contoh, kita boleh lihat daripada jadual yang telah saya sediakan dalam slide ini. Jadual ini telah saya petik dari buku Malaysia Sejarah Kenegaraan dan Politik yang ditulis oleh Abdul Rahman Haji Ismail pada tahun 2005. Jadual yang pertama iaitu kadar pengangguran di kalangan orang Melayu pada tahun 1965 telah menunjukkan hanya 11.2%, manakala di kalangan orang India adalah 9.6% dan orang Cina adalah 5.6%. Pada akhir tahun 1960-an, kadar pelaburan orang Melayu dalam syarikat berdaftar hanyalah 1.9% berbanding pelaburan milik orang Cina sebanyak 22.5%. Dalam perkhidmatan kerajaan, jawatan-jawatan kelas 1 lebih banyak disandang oleh orang bukan Melayu. Contohnya, perangkaan tahun 1968 menunjukkan bahawa orang bukan Melayu menguasai 61.24% jawatan kelas 1 dalam perkhidmatan polis, 70.1% dalam perkhidmatan pendidikan dan hampir 81% dalam perkhidmatan ikhtisas yang lain. Secara tidak langsung, telah timbul perasaan ketidakpuasan hati kaum lain, khususnya Melayu terhadap kaum Cina kerana orang Melayu seolah-olah kehilangan kuasa ekonomi di tanah air mereka sendiri. Akhirnya, peristiwa 13 Mei 1969 telah tercetus akibat daripada jurang ekonomi yang luas antara kaum. Antara lain, ia telah menunjukkan bahawa strategi ekonomi pada masa lampau ternyata gagal meningkatkan status ekonomi dan
sosial orang Melayu ke tahap yang menghampiri bukan Melayu. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan telah mewujudkan berbagai dasar yang baru bagi mengatasi masalah berikut. Misalnya, dasar ekonomi baru ataupun DEB telah dilaksanakan untuk pembangunan ekonomi tanpa mengira kaum sebagai matlamat yang utama. Seterusnya, kita akan membincangkan isu pengagihan ekonomi dan kesannya terhadap masalah perbaran kaum di Malaysia sebelum peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 telah memberi kesan terhadap perbaran pelbagai kaum di Malaysia. Dasar penjajah Inggeris yang mengamalkan konsep pecatan perintah merupakan satu tindakan yang berkesan dan telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Umpamanya, orang-orang Cina tinggal di bandar, menjalankan perniagaan dan juga di kawasan-kawasan lombong sebagai pelombong, dan mereka lah sebenarnya memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat Malaysia. Sementara orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani ataupun nelayan kecil, kaum India kebanyakannya pula sebagai buruh kasar kerajaan dan pekerja dilarang. Pada hakikatnya, kegiatan ekonomi orang-orang Melayu dan India adalah bercorak sara diri. Keadaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat Bumi Putera, khususnya orang Melayu, menjadi lemah dan ketinggalan. Corak penglibatan ekonomi antara kaum dalam kegiatan ekonomi yang berbeza telah menjadikan kedudukan sosio-ekonomi mereka tidak seimbang. Dasar ini dilakukan oleh British untuk mengelakkan perbaruan antara pelbagai kaum yang dikhawatiri akan mengancam kedudukan mereka. Dasar ini telah berjaya direalisasikan bagi mewujudkan kelompok-kelompok etnik yang berdasarkan kegiatan ekonomi yang tinggal dalam kelompok masing-masing. Kesannya, interaksi antara kaum hanya terbatas di pejabat dan juga pasar sahaja. Ini telah melahirkan perasaan prasangka antara kaum yang telah mengapi-apikan lagi tercetusnya sentimen 13 Mei 1969. Suasana yang seperti ini menyebabkan hubungan masyarakat antara kaum di negara ini menjadi terbatas. Bahkan suasana sosio-ekonomi yang tidak seimbang itu semakin melebar akibat daripada penekanan yang berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa menghiraukan ketidakseimbangan sosio-ekonomi dalam masyarakat Malaysia. Perkembangan rumit yang melibatkan kelas dan kaum ini akhirnya telah membawa kepada meletusnya peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 yang tercetus akibat daripada jurang ekonomi yang luas antara kaum telah menyebabkan kerajaan sedar akan keresahan dan perasaan tidak puas hati yang berlaku antara kaum tidak seharusnya dibiarkan. Oleh itu, berikutanlah lahirnya dasar ekonomi baru yang dilancarkan pada tahun 1971 sebagai usaha untuk memulihkan keadaan. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan mengenai kesan isu pengagihan ekonomi terhadap masalah perpaduan kaum. Berdasarkan dapatan saya, terdapat 3 kesan daripada isu pengagihan ekonomi ini, iaitu yang pertama adalah berlakunya pengukuhan terhadap doktrin nasionalis Melayu. Yang kedua, berlakunya polarisasi politik antara kaum, dan yang ketiga adalah nasionalisme komunal yang menebal. Baik, kesan yang pertama adalah pengukuhan doktrin nasionalis Melayu. Jadi dapat dilihat pada awalnya wujud kekaburan agenda nasionalis Melayu dalam aspek ekonomi berbanding agenda politik selepas kemerdekaan pada 1957. Pada masa tersebut, agenda politik Melayu telah pun diterjemahkan dalam aspek-aspek seperti kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi,
dan juga institusi raja berperlembagaan. Tapi agenda ekonomi tidak dapat diterjemahkan kerana pada masa tersebut wujudnya kepentingan antara dasar perdagangan bebas dan juga kepentingan British yang hendak dijaga suatu kemerdekaan. Dan dasar ekonomi kerajaan sebelum 13 Mei 1969 adalah berasaskan kepada ekonomi laissez-faire, iaitu ekonomi bebas. Maka ini menyokong kepada perusahaan asing dan juga perusahaan khususnya daripada masyarakat Cina. Ekoran daripada ini wujudnya desakan oleh elit politik dan juga kelas pertengahan Melayu kepada kerajaan untuk campur tangan secara agresif dalam mempercepatkan mobiliti orang Melayu dalam aspek pelajaran, pekerjaan dan ekonomi. Maka kita dapat lihat di sini wujudnya doktrin nasionalis Melayu yang lebih jelas dalam aspek ekonomi sebelum 13 Mei 1969, iaitu desakan atas keperluan perlunya campur tangan kerajaan yang lebih banyak dalam sektor ekonomi kaum Melayu. Maka ini menimbulkan ancaman kepada perusahaan masyarakat Cina yang melihat kepentingan mereka akan terjejas. Baik, kesan yang kedua adalah berlakunya polarisasi politik antara kaum. Jadi Perlembagaan Malaysia pada kemerdekaan 1957 telah menjamin keperluan untuk mempromosikan ekonomi kaum Melayu berdasarkan peruntukan-peruntukan yang ada di dalam perlembagaan. Namun apa yang berlaku adalah ia tidak segera diimplementasikan kerana dasar kerajaan pada masa tersebut adalah berdasarkan ekonomi bebas, iaitu laissez-faire, yang mana tidak ada wujudnya campur tangan kerajaan dalam ekonomi bagi membantu golongan Melayu dan Bumiputera secara meluas. Jadi pada pertengahan 1960-an, berlakunya peningkatan ketidakpuasan hati golongan kelas pertengahan Melayu atas ketiadaan kelas kapitalis untuk menyokong masyarakat Melayu, dan ini mula disuarakan kerana mereka melihat kewujudan golongan kapitalis Melayu ini penting bagi menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada golongan-golongan Melayu yang berpendapatan rendah. Maka apa yang berlaku ini telah menguatkan parti-parti politik yang mendominasi isu komunal kaum dalam kempen pilihan raya seperti parti DAP dan Gerakan. Sekiranya dilihat, polarisasi politik antara kaum ini berlaku kerana persepsi negatif terhadap sistem politik permuafakatan melalui parti perikatan yang berteraskan kompromi antara kaum, iaitu kuasa politik kaum Melayu dan juga hegemoni ekonomi kaum Cina. Dan ini menimbulkan dua dikotomi persepsi negatif, iaitu yang pertama, bagi masyarakat Cina, kuasa politik kaum Melayu digunakan bagi menjatuhkan hegemoni kaum Cina dalam kuasa ekonomi. Mereka melihat kedudukan lemah MCA di dalam parti perikatan menyebabkan ia gagal untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Cina dalam sektor ekonomi. Dan kemudian persepsi negatif kaum Melayu adalah parti perikatan bersifat terlalu friendly terhadap kepentingan ekonomi kaum Cina, bias terhadap kaum Melayu dan juga lantang mengkritik kedudukan istimewa orang Melayu. Maka di sini berlakunya dua simbolik negatif pandangan bahawa sistem permuafakatan parti perikatan itu sendiri adalah gagal untuk membela kepentingan kaum-kaum masing-masing. Kesan yang ketiga daripada isu pengagihan ekonomi dan masalah perpaduan antara kaum sebelum 13 Mei 1969 adalah berlakunya nasionalisme komunal yang menebal. Nasionalisme berkembang mengikut garis komunal, kesan daripada respon terhadap perkembangan komunalisme Melayu terhadap dasar ekonomi. Jadi dapat dilihat tuntutan agresif daripada nasionalis Melayu ini menyebabkan wujudnya ancaman terhadap kaum-kaum lain, khususnya kaum Cina, yang mana mereka melihat ini akan menjejaskan kepentingan ekonomi mereka. Dan komunisme kaum Cina khususnya berkembang dan mendapat dukungan bertujuan mengawal hak dan kepentingan orang Cina agar tidak dihakis oleh hegemoni Melayu. Ini menyebabkan para pemimpin yang mewakili suara kaum masing-masing di dalam parti perikatan tidak lagi memiliki autoriti dan dapat mengawal komuniti mereka. Kesimpulannya, isu pengagihan ekonomi mewujudkan kesan terhadap masalah perpaduan antara masyarakat sehingga ke hari ini. Pelaksanaan dasar afirmatif kerajaan terhadap kaum Melayu tidak dilihat dalam aspek penerimaan sepenuhnya oleh kaum-kaum lain, tetapi merupakan keakuran semata-mata.